Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Anis dan juga rakan-rakan sekalian. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang perancangan perniagaan tadika. Saya selaku pembentang pertama, Nur Ain Afifah binti Rozi. Jadi saya akan melakukan pembentangan kali ini dengan pengenalan. Jadi bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi memenuhi keadaan masa kini, iaitu yang pertama, populasi penduduk yang ramai, yang kedua, kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Maka kami merancang untuk menubuhkan satu perniagaan yang berkonsepkan pendidikan. Jadi pendidikan di peringkat awal ni merupakan tahap yang paling penting kerana di sinilah kanak-kanak akan mula membaca, mengira dan juga menulis. Maka tercetuslah idea untuk menubuhkan Smart Iman Kindergarten. Untuk tujuan rancangan perniagaan ada dua. Yang pertama, membentangkan segala bentuk perancangan dan idea berkenaan penubuhan tadika. Okey, rakan saya akan membentangkan aspek berikut. Yang kedua, sebagai garis panduan kepada usahawan dalam menjalankan serta meneruskan aktiviti dengan pihak terlibat. Rancangan perniagaan ini sangat penting bagi memastikan perniagaan berjalan dengan lancar dan mendapat tarikan ibu bapa. Seterusnya, memberi gambaran awal bagaimana perniagaan tersebut beroperasi. Ini merupakan objektif perniagaan kami. Jadi seterusnya, latar belakang tadika. Okay, penubuhan Smart Iman Kindergarten ini bertujuan memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Okay. Ia merupakan perniagaan persendirian dan nama Smart Iman Kindergarten ini diilhamkan daripada nama anak pengusaha itu sendiri. Dan kami membuka tadika ini berikutan kekurangan tadika untuk menampung kanak-kanak di kawasan tersebut. Dan kami menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan juga kurikulum Montessori. Untuk logo, ini merupakan logo kami. Jadi saya akan terangkan satu persatu maksudnya. Untuk nama Smart Iman Kindergarten seperti yang saya beritahu tadi, diilhamkan dari nama ketersulur iaitu Iman Zafran. Tulisan akademik dan juga moral menunjukkan yang kami menekankan akademik dan juga pembangunan sosial kanak-kanak. Untuk peta dunia pula bermaksud ingin melahirkan generasi yang bebas meneroka dalam pelbagai bidang ilmu di serata dunia. Dan untuk gambar kanak-kanak sedang membaca Al-Quran merupakan simbolik kepada ingin melahirkan hafiz dan hafizah cilik. Jadi saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Nama saya Nur Ain Syahira binti Ratsaun. Saya akan sambung pembentangan iaitu visi tadika Smart Iman Kindergarten. Visi kami adalah prepare children to face the challenge of the world. Maksudnya kami menyediakan murid, membuat persediaan kepada murid untuk menghadapi cabaran-cabaran dunia melalui aktiviti yang telah mereka lalui di semasa berada di tadika kami. Seterusnya adalah motto towards a better generation, yang mana kami ingin melahirkan generasi yang lebih baik. Seterusnya adalah misi iaitu form a generation that excels academically and morally through holistic learning and the concept of play. Ke arah melahirkan generasi yang seimbang dari segi akademik dan moral melalui pembelajaran yang holistik iaitu menyeluruh dan konsep-konsep bermain yang telah diterapkan oleh guru-guru. Seterusnya ini adalah lirik lagu tadika, yang mana lagu ni kami akan murid-murid akan nyanyikan pada setiap hari Ahad waktu perhimpunan pagi. Seterusnya adalah data peribadi pengusaha iaitu nama beliau adalah Nurul Syahidah binti Muhammad Ghazali yang berumur 26 tahun dan telah pun berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata yang bernama Iman Zafran. Jadi dari situlah tercetusnya nama tadika kami iaitu Smart Iman. Seterusnya adalah plan lokasi tadika iaitu yang beralamat di nombor 27 Jalan Al-Mukhlis, Senjelaman Serai, Pasir Mas, Kelantan. Yang saya bulatkan ni adalah corner lot iaitu kawasan tadika yang berada di corner lot Taman Laman Serai. Seterusnya adalah plan lantai. Seperti yang anda lihat,
Dalam premis ni ada 3 bilik. Satu bilik dijadikan kelas 5 tahun, satu bilik dijadikan kelas 6 tahun dan satu bilik lagi dijadikan pejabat urusan dan bilik guru. Okey, tandas pula ada 2, tandas 1 untuk murid dan tandas 2 untuk guru. Seterusnya ada ruang makan, ada ruang berkumpul, ada di ruang berkumpul tu tempat untuk murid membuat aktiviti bersama. Ada juga sudut bacaan, ada juga komputer dan kawasan lapang dan taman permainan ni tempat untuk murid melakukan aktiviti outdoor. Okey, seterusnya adalah contoh ruangan yang ada dalam tadika. Ini adalah ruang berkumpul. Ini pula adalah contoh bilik darjah, kelas murid, kelas, dan ini pula contoh ruang makan. Okey, seterusnya adalah pakaian beruniform. Okey, kami ada 2 pakaian iaitu kemeja dan t-shirt. Okey, kemeja ni untuk perempuan lengan panjang dan kemeja lelaki lengan pendek dan t-shirt untuk lelaki dan perempuan sama iaitu lengan pendek. Okey, jadi kemeja rasmi ni murid akan pakai pada setiap hari iaitu hari Ahad hingga hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan t-shirt sukan pula dipakai pada hari sukan ataupun hari-hari tertentu. Okey, itu saja daripada saya. Hai, salam sejahtera. Nama saya Tracy Anna Joseph Agong. Nombor metrik D20172208042. Saya akan membentangkan rancangan pemasaran. Yang pertama, pengenalan terhadap perkhidmatan. Yang pertama, harga iuran boleh dibayar separuh dahulu. Kedua, mempunyai mini taman permainan untuk kanak-kanak bermain dan meneroka. Ketiga, mempunyai LCD dan pembesar suara. Sasaran Smart Iman Kindergarten adalah penduduk kawasan perumahan Senjala Mazerai dan kanak-kanak berumur antara 4, 5 dan 6 tahun. Seterusnya, persaingan. Persaingan Smart Iman Kindergarten adalah Tadika Apinta. Tadika Apinta mempunyai diskaun 20% untuk bayaran iuran. Seterusnya, Ulen Kindergarten. Ulen Kindergarten mempunyai halaman atau taman permainan yang luas. Seterusnya, Tadika Cahaya. Tadika Cahaya mempunyai ruang bilik darjah yang sangat luas untuk mengajar kanak-kanak. Ramalan hasil perkhidmatan. Yang pertama, dapat menjamin keselamatan dan keselesaan kanak-kanak. Kedua, perkhidmatan membayar iuran secara separuh dapat membantu mengurangkan beban ibu atau bapa tunggal. Seterusnya, pembelanjaan pemasaran selama setahun. Yang pertama, kain rentang. Kuantiti 5. Harga total RM250. Brosur. Kuantiti 150. Harga total RM750. Media massa RM7,500. Jumlah keseluruhan adalah RM8,500. Seterusnya, saya akan berikan pembentangan seterusnya kepada kawan saya. Sekian. Baiklah, terima kasih. Saya ni Amirah Nur Aisyah akan sambung tajuk seterusnya iaitu rancangan operasi. Ini merupakan gaji mengikut jawatan. Jumlah keseluruhan ialah RM13,152.54. Ini senarai pakej yang ditawarkan. Pakej A, masa 7 pagi hingga 12.30 tengah hari. Perkhidmatan yang disediakan ialah pembelajaran akademik, aktiviti berasaskan projek, belajar sambil bermain, peralatan atau permainan PDP disediakan, makanan dan minuman 3 kali sehari, penjagaan kesihatan kanak-kanak, uniform sekolah dan t-shirt sukan, bayaran termasuk makan, minum, penjagaan keperluan kebersihan serta ubat-ubatan. Iuran tahunan untuk pakej A sebanyak RM150 sahaja. Untuk iuran bulanan sebanyak RM250. Untuk pakej B, masa ialah 12.30 tengah hari hingga 5.30 petang. Sama juga pakej yang disediakan. Keistimewaannya ialah kelas fardu ain pada waktu petang. Makan 2 kali sehari. Iuran tahunan RM100, iuran bulanan RM220 sahaja. Untuk pakej C, sepenuh hari iaitu pada masanya pukul 7 pagi hingga 5.30 petang. Perkhidmatan dia full package, termasuk kelas fardu ain pada waktu petang. Makan 5 kali sehari. Untuk iuran tahunan RM200 sahaja. Untuk iuran bulanan RM350.
Ini merupakan rancangan kewangan pembelajaran projek bahan mentah, perabot, alat kelengkapan. Jumlah keseluruhan ialah RM14,312. Ini kos pelaksanaan projek, jumlahnya ialah RM5,250. Belanjawan tunai, modal yang dikeluarkan oleh Nurul Syahidah sebanyak RM25,000 ditolak dengan perbelanjaan. Jumlah untung bersih ialah RM5,438. Terima kasih. Nurul Syahidah binti Muhammad Ghazali akan menerangkan beberapa perkara. Yang pertama adalah carta organisasi di mana tugas jawatan yang dimiliki oleh pengusaha, penyelia, guru-guru dan juga pembantu guru masing-masing mempunyai kelulusan dan juga pengalaman di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya adalah jawatan dan tugas seorang pengusaha di mana pengusaha perlu merancang dan menyusun kurikulum tadika, menyediakan takvim tahunan, melengkapkan peralatan dan perabot dan menyediakan keperluan dapur. Manakala tugas seorang penyelia adalah membina suasana bekerja yang kondusif dan adil dalam memberi tugasan kepada pekerja. Seterusnya adalah jawatan dan tugas seorang guru. Mereka perlu mengawasi pergerakan kanak-kanak, menjalin hubungan dengan ibu bapa, memeriksa kesihatan kanak-kanak dan juga merancang aktiviti pengajaran. Manakala tugas seorang pembantu guru adalah mereka perlu menggantikan guru, membantu guru kelas dan juga mengemas kelas. Jawatan dan tugas seorang tukang masak dan juga tukang kebun adalah tukang masak perlu menyajikan makanan kepada kanak-kanak. Yang kedua adalah memastikan kebersihan di dapur. Manakala tugas seorang tukang kebun adalah mereka perlu memastikan stok peralatan untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan sentiasa mencukupi. Yang kedua adalah membersihkan di halaman luar tadika. Seterusnya berikut adalah program tahunan yang telah dirancang oleh Smart Iman Kindergarten. Yang pertama adalah suaikan kanak-kanak, seminar keibubapaan, Kids Innovation Week, Sport Days, sambutan Hari Raya Aidilfitri, graduation ceremony, program simulasi Haji Cilik, Quranic Week, sambutan Hari Merdeka, Open Day, Evaluation Day dan juga Holiday with Smart Iman Kindergarten. Seterusnya, Smart Iman Kindergarten menggunakan kurikulum standard prasekolah dan prasekolah kebahasaan dan juga kurikulum Montessori. Berikut merupakan jadual pembelajaran di mana Smart Iman Kindergarten telah merujuk kepada analisis peruntukan waktu yang ada di dalam kurikulum standard prasekolah kebahasaan. Sekian, terima kasih.